Menarik pagi ini, ramai MP sokong Perdana Menteri Syahrir Cadang Muhyiddin jadi Ketua Pembangkang. Didakwa terdapat kejanggalan, akta lompat parti perlu dipinda. Gerakan Pulangkan Najib mohon maaf kepada bekas Ketua Hakim Negara. Disabitkan pembunuhan Altan Tuya, Mahkamah Australia bebaskan Sirul dari tahanan imigresen. Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mesyuarat bersama Perdana Menteri sementara Pakistan Anwar ul Haq Kar mampu meningkatkan hubungan dua hala Malaysia dengan negara berkenaan ke tahap lebih tinggi. Beliau juga berharap hubungan mesra dan persaudaraan antara kedua-dua negara akan terus berkembang. Turut hadir pada mesyuarat dua hala di luar sesi ke-8 sidang kemuncak tergempar Pertubuhan Kerjasama Islam OIC bagi membincangkan serangan serta kekejaman berterusan Israel terhadap Palestin itu ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Amran Muhammad Zain. Para pemimpin dan delegasi negara anggota OIC berhimpun pada sidang kemuncak itu yang dihoskan oleh Putera Mahkota Mohammed bin Salman yang juga Perdana Menteri Arab Saudi. Sidang kemuncak tergempar itu yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Raja Abdul Aziz di Riyadh diadakan susulan penlibatan ekstensif Datuk Seri Anwar dan beberapa pemimpin OIC berkaitan isu Palestin selain serangan serta kekejaman berterusan rejim Israel. Bercakap di hadapan para pemimpin Islam pada sidang itu, Perdana Menteri menggesa negara anggota OIC secara konsisten mendesak agar gencatan senjata dilaksanakan serta-merta manakala bantuan kemanusiaan kepada penduduk Gaza disegerakan. Pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi ketua pembangkang di Parlimen, kata veteran UMNOR Shahrir Samad. Dalam hantaran di Facebook, Shahrir berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin ahli Parlimen PN sekiranya beliau memegang jawatan itu yang ketika ini dipegang Setiausaha Agong Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Shahrir melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahmat Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang dan Zahari Kecik Jeli. Shahrir berkata pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat Parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Shahrir berkata lagi, sistem Parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan Ketua Pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan elaun dan pejabat serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk rang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua PN di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi ahli Parlimen Pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mampu untuk menolak sokongan 4 ahli Parlimen Bersatu terhadap kerajaannya, kata James Chin. Penganalisis politik dari Universiti Tasmania itu berkata, dalam keadaan yang ideal, Datuk Seri Anwar berkemungkinan besar dapat menolak sokongan ahli Parlimen Pembangkang atas dasar prinsip. Bagaimanapun, memandangkan kerajaan gabungannya terdiri daripada banyak parti di luar Pakatan Harapan PH, beliau perlu mendapatkan sokongan sebanyak mungkin dan mempertimbangkan semua sumber. Dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan ini, 4 ahli Parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada kerajaan dalam usaha mendapatkan peruntukan bagi kawasan masing-masing. Kerajaan Perpaduan semasa mendapat sokongan 147 anggota Dewan Rakyat iaitu 25 lebih daripada majoriti mudah. Bagaimanapun PH yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar hanya memegang 81 kerusi. Anggota lain gabungan pemerintah termasuk Barisan Nasional 30 kerusi, Gabungan Parti Sarawak 23
Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi dan Warisan 3 kerusi. Kerajaan turut mendapat sokongan 8 ahli parlimen lain termasuk 4 daripada Bersatu baru-baru ini. Menurut Chin, sokongan ahli parlimen Bersatu membuatkan Datuk Seri Anwar kelihatan lebih kuat dari segi politik. Justru beliau mungkin mempertimbangkan kemungkinan lebih ramai ahli parlimen akan tampil menyatakan sokongan terhadapnya walaupun dengan wujudnya undang-undang anti lompat. Akta anti lompat parti perlu diperhalusi dan ditambah baik kerana terdapat kejanggalan dalam akta tersebut selepas 4 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional PN menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, tindakan 4 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu menguji akta lompat parti yang baru dilaksanakan. Timbalan Menteri Keuangan Satu itu menjelaskan, perkara-perkara berkaitan kejanggalan itu perlu dilihat semula melalui pindaan-pindaan yang tertentu. Ditanya mengenai masa yang sesuai untuk meminda akta anti lompat parti, Ahmad Maslan menjelaskan pindaan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Sebelum itu, Bersatu mencadangkan akta lompat parti diteliti semula kerana wujud kelemahan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, cadangan itu dibuat susulan tindakan ahli parlimen parti itu yang menyatakan sokongan terhadap kerajaan perpaduan yang belum diputuskan mahkamah. PN sekali lagi diingatkan bahawa ahli parlimen dari gabungan itulah yang telah menentang usaha memperkenalkan Undang-Undang RUU Anti Lompat Parti yang lebih ketat. Bekas Timbalan Menteri Undang-Undang Hanifah Maidin menyokong kenyataan Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail bahawa PN menghalang usaha PH untuk membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi jika mengambil pendirian bertentangan dengan whip parti masing-masing. Katanya beliau dan Gobind Singh Dio juga sebahagian daripada wakil PH dalam jawatan kuasa teknikal yang merangka rang Undang-Undang Anti Lompat Parti pada tahun lalu. Jawatan kuasa teknikal itu ditubuhkan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang secara terbuka mengumumkan nama ahli jawatan kuasa di Parlimen. Hantaran itu turut melampirkan laporan berhubung kenyataan Saifuddin berhubung perkara itu. Semalam, Saifuddin berkata, ketika akta itu dirangka, PH berpendirian mana-mana ahli parlimen yang bertindak bertentangan dengan keputusan whip parti di Dewan Rakyat serta ahli parlimen yang dipecat daripada parti dikira hilang kerusi. Kata Hanifah lagi, jika PN masih menolak hakikat itu, mereka boleh merujuk laporan rasmi jawatan kuasa teknikal tersebut. Terdahulu, Bersatu mendesak agar akta anti lompat parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim namun pada masa sama kekal dalam parti itu. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad menafikan bahawa beliau diundang sebagai salah seorang speaker dalam dialog Pulangkan Najib di dataran Bukit Tarik, Klebang Permai, Melaka pada Ahad seperti yang dinyatakan dalam sebuah poster. Ujar Tun Abdul Hamid, pihak-pihak yang berkenaan dituntut supaya menarik balik poster tersebut dan membuat permohonan maaf terhadapnya. Katanya beliau tidak tahu menahu mengenai dialog itu dan tidak pernah bersetuju untuk hadir sebagai speaker atau dalam kapasiti sekalipun. Beliau merujuk pada poster iklan yang disiarkan oleh pihak-pihak tertentu, kononnya menyatakan bahawa beliau akan menghadiri sebagai seorang speaker di dialog Pulangkan Najib pada 12 November 2023 di dataran Bukit Tarik, Klebang Permai, Melaka mulai jam 8.30 malam. Beliau menafikan poster itu sekeras-kerasnya dan ia adalah satu pembohongan yang tidak bertanggungjawab. Gerakan dikenali Pulangkan Najib mengakui berlaku salah faham berhubung penlibatan bekas Ketua Hakim Negara Tun Abdul Hamid Mohamad dalam sesi dialog dijadual berlangsung di Melaka. Jurucakapnya Wan Muhammad Zuhir berkata,
Mereka memohon maaf di atas kesilapan tersebut namun mengharapkan Hamid dapat turut serta dalam sesi dialog akan datang. Katanya usaha memberi edukasi tentang ketidakadilan yang dihadapi Najib Razak akan terus digerakkan tanpa henti. Pihaknya juga berharap untuk bersama mendapatkan pandangan dan input daripada bekas Ketua Hakim Negara bagi siri yang akan datang. Hamid bagaimanapun menafikan beliau diundang sebagai speaker untuk dialog pulangkan Najib di Melaka seperti di dalam poster sambil menegaskan beliau tidak tahu menahu dialog itu dan tidak pernah bersetuju hadir sebagai speaker. Beliau turut menggesa penganjur membuat permohonan maaf. Wan Muhammad Zuhair berkata, gerakan pulangkan Najib memohon maaf atas kesilapan komunikasi dan keralatan yang berlaku. Sirol Azhar Umar yang dijatuhkan hukuman mati atas pertuduhan pembunuhan Altan Tuya Syaribu pada 2006 dilaporkan dibebaskan daripada Villawood Detention Centre di Sydney, Australia. Menurut laporan The Daily Mail, ia selepas Mahkamah Tinggi Negara itu pada 8 November lalu memutuskan penahanan imigresen tanpa tempoh ditetapkan bertentangan dengan undang-undang. Susulan keputusan itu, Menteri Immigration Australia Andrew Giles dan Menteri Dalam Negeri Claire O'Neil dalam kenyataan bersama berkata, kerajaan menimbang pendekatan lain yang wajar bagi menjamin keselamatan komuniti. Mereka berkata, individu yang dibebaskan atas arahan Mahkamah Tinggi akan dikenakan syarat visa yang sesuai selaras dengan keperluan melindungi komuniti. Syarat-syarat tersebut akan ditetapkan berdasarkan keadaan individu terbabit. Menurut The Sydney Morning Herald, seramai 92 orang dibebaskan dan dibenarkan kekal di Australia di bawah syarat khas yang ditetapkan. Menurut laporan itu lagi, anak Sirol, Shukri Azam yang tinggal di Canberra, mengesahkan pembebasan bapanya. Pada April 2009, Mahkamah menjatuhkan hukuman mati kepada Sirol dan Azila Harun, kedua-duanya bekas anggota pasukan komando khas polis atas kesalahan membunuh Altan Tuya. Azila kini sedang menunggu hukuman mati di penjara di Malaysia, sementara Sirol melarikan diri ke Australia selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan terhadap mereka. Sirol kemudian ditahan oleh pihak berkuasa Australia dan dasar negara itu adalah tidak menghantar pulang individu yang berdepan dengan hukuman mati di negara asal. Malaysia pula pada masa ini mengenakan moratorium terhadap hukuman mati dengan tiada banduan yang dikenakan hukuman itu sejak 2017. Sekian saja untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Next Step Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.